Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar Ustaz tahun 4 Kafa Afek? Ustaz harapkan dan mendoakan semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk terus belajar pada hari ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu kamu akan bersama Ustaz dalam mata pelajaran akidah. InsyaAllah Ustaz akan sambung pelajaran 3 berkenaan dengan sifat kudrat. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran akidah. Kamu bersama Ustaz. Kita akan sambung pelajaran yang ketiga berkenaan dengan sifat kudrat. Okay, pada minggu lepas Ustaz kita dah belajar mengenai dalil nakli dan dalil akli sifat kudrat, hukum mempercaya Allah bersifat kudrat, dan tanda-tanda bahawa Allah itu bersifat kudrat. Itu semuanya adalah pelajaran minggu lepas. Dan pada pelajaran pada minggu sebelumnya, Ustaz dah ada terangkan berkenaan dengan pengertian kudrat. Apa itu kudrat? Apa itu makna kudrat? Iaitu Allah itu berkuasa. Okay, jadi hari ini Ustaz nak terangkan berkenaan dengan perbezaan antara kudrat Allah dengan kekuasaan makhluk ataupun kekuasaan manusia. Apa beza di antara kudrat Allah dengan kuasa manusia? Okey. Jadi sebelum itu Ustaz harapkan yang ada buku teks boleh ambil buku teks akidah tahun 4. Buka pada muka surat 54. Kita akan mulakan sebentar lagi. Yang ada buku teks, tolong ambil buku teks dan buka pada muka surat 54. Okey, kita akan mulakan berkenaan dengan perbezaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Apa beza kuasa Allah dengan kuasa makhluk? Maksud makhluk ni maksudnya manusia lah. Apa beza kuasa Allah dengan kuasa manusia? Okey, kita tengok apa beza dia. Okey. Yang tak ada buku teks boleh lihat video Ustaz. Yang ada buku teks boleh lihat buku teks. Okey. Ustaz akan bacakan dan Ustaz akan terangkan apa dia maksud satu persatu. Okey, kita akan mulakan pada muka surat 54 berkenaan dengan kekuasaan Allah. Yang pertama adalah kuasa Allah ini boleh mencipta langit dan bumi. Mencipta langit dan bumi. Allah sahaja yang berkuasa untuk mencipta langit dan bumi. Ada tak yang boleh selain Allah yang boleh mencipta langit dan bumi? Ada tak? Tidak ada. Hanya Allah sahaja yang boleh cipta yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan sahaja di langit, bukan sahaja Allah cipta langit dan bukan sahaja Allah cipta bumi, tetapi isi yang ada di langit dan isi yang ada di bumi pun Allah cipta. Apa isi yang ada di langit? Contoh matahari, bulan, bintang, planet-planet, galaksi dan apa semua tu. Yang apa isi-isi yang ada di bumi pula? Iaitu manusia, haiwan, tumbuhan, gunung ganang, bukit bukau. Itu adalah ciptaan siapa? Kalau bukan hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kuasanya Allah boleh mencipta langit dan bumi. Yang kedua, adanya alam ini iaitu dari tiada kepada ada. Adanya alam ini iaitu dari tiada kepada ada. Macam mana kita nak tahu Allah itu maha kuasa? Kita tengok alam ini.
alam ini bermula daripada tidak ada, bermula daripada tiada. Alam ini, kewujudan alam ini bermula daripada tiada. Maksudnya mula-mula sekali Allah tak cipta lagi. Lepas Allah cipta je, baru ada alam ini, baru ada dunia ini, baru ada langit, baru ada bumi. Daripada tiada kepada ada. Faham kan? Daripada tiada kepada ada. Daripada benda tu tidak ada kepadalah ada. Faham? Okay. Itu yang kedua, kekuasaan Allah. Kita tengok yang poin yang ketiga, iaitu wujudnya semua makhluk di dunia ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Wujudnya semua makhluk di dunia ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Betul kan? Macam mana kita nak tahu Allah itu Maha Kuasa? Kita kena tengok semua makhluk yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit, semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Allah itu Maha berkuasa mencipta semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Okey. Poin yang seterusnya iaitu yang keempat, Allah mematikan dan menghidupkan manusia. Kuasanya Allah boleh menghidupkan dan boleh mematikan manusia. Bukan hanya manusia, semua ciptaan Allah yang bernyawa. Manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Allah boleh hidupkan dan mematikan. Okey, itunya kuasanya Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa nak dibandingkan dengan kuasa Allah. Okey. Seterusnya, Allah juga menjadikan malam dan siang. Malam dan siang Allah boleh jadikan dengan kekuasaan Allah. Malam, Allah cipta matahari, adanya malam. Allah cipta matahari, adanya siang. Allah cipta bulan, adanya malam. Okey. Dan seterusnya, kekuasaan Allah yang terakhir adalah yang terakhir di dalam buku ni lah. Ada lagi tapi dalam buku ini mungkin dia tulis yang ini sahajalah. Okey, yang terakhir, tiada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Allah. Apa maksudnya? Kuasa Allah ini tak ada sesiapa pun yang boleh bertanding dengan kekuasaan Allah. Faham? Tidak ada kekuasaan Allah, tidak ada kekuasaan yang lebih sempurna, yang lebih hebat nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham? Itu berkenaan dengan kekuasaan Allah. Okey, kita tengok pula pada muka surat 55 dalam buku teks, iaitu berkenaan dengan kekuasaan makhluk. Apa beza kuasa Allah dengan kuasa makhluk? Makhluk ini iaitu manusia. Apa beza kuasa Allah dan kuasa manusia? Kita bagi yang pertama. Apa beza dia? Okay, yang pertama adalah kekuasaan manusia terbatas. Kekuasaan manusia adalah terbatas. Terbatas ni apa maksud dia? Terbatas ni maksudnya limit. Ada limit, ada had dia. Kekuasaan kita ada limit dia, ada had kita yang boleh mencipta sesuatu. Contoh, Allah boleh cipta manusia, tetapi manusia boleh mencipta robot sahaja. Tak boleh mencipta menjadi seseorang manusia seperti kita. Boleh faham? Kuasa manusia ni hanya boleh mencipta yang ada saja, yang sudah ada maksudnya, yang terbatas. Kita tak boleh nak buat seperti Allah. Nak cipta langit, nak cipta bumi, nak cipta manusia, nak cipta haiwan, tak boleh. Ada terbatas, ada had dia. Kita boleh hanya cipta robot sahaja. Kita tak mampu nak cipta manusia. Kita hanya mampu mencipta seperti manusia, iaitu robot. Faham? Okay, yang kedua, Allah mencipta daripada tiada kepada ada. Okay, ini Allah. Apa beza dengan makhluk? Manakala manusia hanya mengubah sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Maksudnya apa? Contoh, besi kepada kereta.
Okey, bezanya Allah dengan manusia, Allah boleh cipta daripada tiada kepada ada. Contoh langit, bumi, daripada tiada kepada ada. Tetapi manusia ini, manusia boleh mencipta apa yang sudah ada. Boleh mengubah bentuk yang dah ada kepada bentuk yang lain. Contoh besi, besi kepada kereta. Besi itu adalah datang daripada siapa? Datang daripada mana? Iaitu datang daripada bijih temah, bijih timah. Bijih timah itu adalah datang daripada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan bijih temah, bijih timah. Okay. Bijih timah itu menjadi besi, apabila dipanaskan menjadi besi, dan daripada besi itulah manusia boleh mencipta pelbagai yang dihasilkan daripada besi. Contohnya kereta, bas, kerusi besi, apa lagi, dan sebagainya yang terhasil daripada besi. Faham kan? Allah mencipta daripada tiada kepada ada. Mula-mula tak ada Allah cipta, tetapi dah bila Allah cipta ada. Tetapi nak banding dengan manusia, kita manusia hanya cipta yang sudah ada, yang Allah cipta. Hanya menukar bentuk saja. Hanya menukar bentuk, menukar jadi benda lain. Contoh besi kepada kereta. Contoh. Okey, ada lagi contoh lain. Okey. Dan seterusnya, manusia hanya mencipta sesuatu perkara itu setelah Allah menyediakan sumber aslinya. Contohnya, manusia mahu membuat roti, Allah yang telah mencipta biji gandumnya. Faham ke tidak? Okey, maksudnya kita manusia hanya boleh mencipta sesuatu yang daripada Allah Ta'ala, daripada Allah yang telah menurunkan sumber aslinya. Contoh dia cakap roti, manusia nak buat roti, tetapi nak buat roti macam mana? Mestilah ada gandum. Gandum tu datang daripada siapa? Daripada Allah. Biji gandum, Allah yang menurunkan, Allah yang menciptakan. Okey, apabila ada biji gandum, bolehlah jadi gandum. Dan apabila dah jadi gandum, manusia boleh jadi ubah daripada gandum kepada roti. Faham ke tidak? Itu kekuasaan makhluk. Nak dibandingkan dengan Allah, Allah boleh cipta, Allah nak cakap boleh cipta itu, terus dia cipta. Tetapi manusia tak boleh nak cipta yang tidak ada lagi. Tetapi manusia boleh cipta yang sudah ada kepada yang ada, kepada yang lebih ada. Faham kan? Faham kan? Contoh macam tadilah roti, biji gandum. Nak cipta roti mesti ada biji gandum. Biji gandum itu yang sudah ada, datang daripada Allah. Seperti juga dengan besi kepada kereta. Nak jadikan kereta mesti ada daripada besi. Dan besi itu datang daripada bijih timah. Bijih timah itu datang daripada siapa? Allah Ta'ala. Semua yang kita cipta datangnya daripada Allah. Okey. Dan yang terakhir, makhluk tidak mampu melakukan seperti mana yang Allah lakukan. Makhluk tidak mampu melakukan seperti mana yang Allah lakukan. Allah lakukan lebih hebat, tetapi hebat manusia ni tidak dapat nak bertanding dengan hebat Allah. Faham kan? Kita nak cipta, contoh kita nak cipta haiwan. Kita nak cipta haiwan, jadi bentuk haiwan betul-betul macam bentuk haiwan betul. Contoh ayam. Boleh tak? Kita mampu tak nak jadikan haiwan itu, ayam itu menjadi seperti haiwan yang diciptakan oleh Allah? Mampu tak kita? Tak mampu. Tak mampu. Hanya Allah yang hebat. Hanya kita mampu menjadi seperti robot. Hanya seperti haiwan ataupun seperti makhluk ataupun seperti manusia sahaja. Tak boleh menjadi sama terus seperti yang Allah cipta. Tak boleh. Okey, boleh faham apa beza kuasa Allah dengan kuasa makhluk? Okey, jadi untuk hari ini
Setakat itu sahaja berkenaan dengan perbezaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk Allah, iaitu manusia. InsyaAllah kita akan teruskan pada minggu hadapan berkenaan dengan kesan dan akibat apabila kita percaya Allah itu kudrat. Okey, hari ini itu sahaja. Ustaz harapkan apa yang Ustaz berjelaskan pada hari ini kamu dapat faham dan kamu dapat menjadikan iktibar ataupun mengambil iktibarlah apa yang sudah berlaku berkenaan dengan kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Okey, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.